Azriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى fil Qur'anil Azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran seperti mana dalam surah Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya agar kami tunjukkan kepadanya beberapa tanda dan bukti kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Alhamdulillah. Jadi apa khabar anak-anak semua? Apa khabar abang-abang, kakak-kakak, Society At-Taqwa semua? Alhamdulillah. Jadi anda semua bersama dengan saya di sini bersama dengan Ustaz Muhammad untuk sambutan dan ceramah sempena sambutan Isra' dan Mi'raj. Sempena Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad, Nabi kita, Rasulina, Nabiyuna wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab apa kita buat sambutan Isra' dan Mi'raj ini? Sebab apa? Sebab ini adalah salah satu bukti keimanan, bagaimana kita membuktikan keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada akhir zaman ini kita akan melihat ramai orang mula menolak agama, mula orang tidak mempercayai Islam sebagai salah satu penyelesaian. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kena meyakini dan meletakkan kepercayaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyelamat. Islam sebagai penyelamat untuk kita pada akhir zaman ini. Betul tak? Okey, alhamdulillah. Baiklah. Kita akan membicarakan tentang Isra' dan Mi'raj pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Jadi Ustaz tak akan menceritakan tentang sains, Ustaz akan ceritakan tentang tilawah Al-Quran. Jadi hari ini kita akan fokus kepada apa? Isra' dan Mi'raj. Baik. Alhamdulillah. Baik, seperti yang kita tahu bahawa Isra' Mi'raj ini adalah salah satu peristiwa penting. Peristiwa apa? Peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam. Sebab apa? Peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang paling terbesar di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima perintah solat. Perintah apa? Perintah solat. Jadi perintah semua syariat dalam Islam ni diterima melalui wahyu. Wahyunya Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui
Nabi Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia. Tapi melainkan solat. Melainkan apa? Melainkan solat saja yang Allah perintahkan, berikan, kurniakan kepada Nabi dan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Melalui Mi'raj Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Jadi apa pengertian Isra ni? Isra ni pada pengertian bahasanya adalah perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan malam. Perjalanan malam iaitu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan apa maksud Mi'raj ni? Mi'raj ni maksudnya adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya sehingga ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia berlaku pada malam Isnin 27 Rajab bersamaan pada tarikh hari ini. Pada hari ini adalah pada tahun Hijrah ada 27 Rajab, tahun ke-11 kerasulan. Pada usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia berapa? 52 tahun. Jadi ia berlaku kira-kira setengah tahun sebelum hijrah ke Madinah. Okey, kita telah Ustaz telah membacakan ayat 1 surah Al-Isra tadi, yang mana maksudnya adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi apa yang berlaku? Ini semua adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala untuk menghiburkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilanda dengan dua kematian besar. Siapa yang meninggal? Iaitu Sayyidatina Khadijah Khuwailid radhiyallahu anha dan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Talib yang dua-duanya merupakan penyokong kuat kepada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga Isra Mi'raj ini juga adalah apa? Memaparkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga salah satu isyarat atau salah satu kaedah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perintah solat kepada kita. Dan ini adalah bukti bahawa solat ni bukan benda main-main. Okey, faham tak? Solat ni bukan benda yang boleh kita ambil mudah. Sebab ini adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah gunakan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Di Sidratul Muntaha, bukan di dunia, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya di langit. Di Sidratul Muntaha iaitu Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah solat. Okey. Menurut Imam Bukhari, Nabi tidur bersama Hamzah dan Ja'far radhiyallahu anhu dan didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk membersihkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Apa itibarnya? Itibarnya adalah untuk membersihkan. Itibarnya pada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dah perfect, memang dah sempurna. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dah suci, mulia sejak daripada kecil. Sebab Nabi adalah maksum, terpelihara daripada kesalahan dan dosa. Dan ini semua hal menjadi iktibar kepada kita supaya kita selalu membersihkan hati kita. Tidak boleh merasakan diri kita yang terbaik. Kita tak boleh rasakan diri kita narsisis. Apa narsisis ni? Ustaz, ni narsisis ni ada satu sifat merasakan diri dia adalah lebih baik. Aku lebih baik daripada orang. Orang lain semua jahat. Orang lain semua tak bagus. Aku seorang je yang selalu buat taat. Orang lain semua buat tak betul. Ini adalah sifat syaitan. Syaitan yang mana sifat syaitan ni adalah dia menafikan kebaikan orang lain. Dia rasakan dia saja yang alim, dia saja yang pandai, dia saja yang power, dia saja yang kuat. Orang lain semua cokia atau semua tak betul je. Ini adalah salah satu iktibar besar pada kita supaya kita membersihkan hati kita daripada sifat-sifat
mazmumah. Sifat apa? Sifat mazmumah. Sifat mazmumah. Sifat mazmumah apa? Sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk, yang tidak wajar kita simpan dalam hati kita. Jadi kita kena selalu bersihkan hati kita. Jadi macam mana nak bersihkan hati ni Ustaz? Jadi bersihkan hati ni salah satu kaedahnya adalah kita selalu beristighfar. Apa? Selalu apa? Beristighfar, iaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah paling singkat sekali apa? Kalimah paling singkat sekali adalah astaghfirullahalazim. Dan juga kita sulami dengan selawat pada Nabi SAW. Seperti mana Syekh Ali Jumaah rahimahullah taala dia kata bahawa paling kurang kita kena selawat pada Nabi Muhammad SAW berapa kali? Paling kurang 300 kali. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kekuatan untuk kita berselawat pada Nabi SAW sebanyak mungkin pada setiap hari kita. Okey, seterusnya Nabi Muhammad SAW menaiki burak, iaitu binatang di syurga, untuk membawa Nabi Muhammad SAW. Apa maksud dia? Maksudnya burak ni adalah salah satu petunjuk bahawa kita memerlukan kenderaan ataupun kereta ke motor yang bagus untuk membawa kita kepada satu tempat. Ini salah satu iktibar yang kita berdapat ini, iaitu kita boleh gunakan kenderaan ini untuk mengerjakan amal soleh. Contohnya kita ke masjid naik apa? Siapa yang pergi masjid selalu pergi masjid bersolat berjemaah dengan ayah? Angkat tangan. Siapa selalu pergi masjid bersolat berjemaah bersama dengan ayah masing-masing? Angkat tangan. Okey. Jadi kita biasa naik apa? Kita dah naik motor, mungkin kita naik kereta. Jadi kenderaan ni kita gunakan untuk kita melakukan amal soleh. Amal apa? Soleh. Dan juga kita kena faham bahawa burak ni binatang yang ditunggangi oleh Nabi kita Muhammad SAW ini adalah binatang syurga. Dan binatang burak ini juga digunakan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ketika mana ia melawat anaknya dan isterinya di Mekah. Okey, persinggahan. Okey, Nabi Muhammad SAW telah untuk perjalanan Isra, iaitu perjalanan daripada Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Nabi telah singgah ke beberapa tempat, iaitu antaranya kota Madinah, kota Madian, Bukit Tursina, Baitul Laham dan Baitul Muqaddis. Baitul Muqaddis. Okey, kota Madinah ni, okey, di sini Nabi SAW telah singgah sebentar untuk menunaikan solat sunat. Jadi ketika itu ini semua adalah atas perintah Allah SWT melalui perantaraan Jibril alaihissalam, supaya Nabi Muhammad SAW mengambil iktibar daripada setiap tempat yang disinggahi. Sama juga kita, kalau kita pergi ke musafir ke mana-mana tempat, kita galakkan untuk menunaikan solat di mana-mana masjid yang kita singgah. Persinggahan pertama tadi adalah kota Madinah. Kemudian Nabi singgah di kota Madian. Kota Madian ni mana? Kota Madian ini adalah tempat di mana terdapat satu pohon di mana Nabi Musa alaihissalam singgah berteduh. Jadi di situlah Nabi Muhammad SAW menunaikan solat sunat 2 rakaat lagi. Okey, kemudian di mana? Persinggahan ketiga adalah di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina ia tempat munajat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sebelum dia ditugaskan untuk memberikan dakwah kepada Fir'aun laknatullah, dia telah bermunajat di Gunung Tursina. Kemudian persinggahan keempat adalah di kota Baitul Lahm. Kota Baitul Lahm ataupun kota Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Tempat apa? Tempat lahir Nabi Isa alaihi salam. Dan di sini pun Nabi Muhammad SAW singgah solat 2 rakaat. Jadi untuk perjalanan naik ke sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi telah sebelum Nabi naik ke langit pertama, sepanjang untuk perjalanan Isra, Nabi telah cuba diganggu oleh jin Ifrit.
Jin ifrit ni bawa obor. Dia bawa obor cuba nak mengganggu perjalanan Nabi Muhammad SAW, tetapi telah digagalkan dengan bacaan doa. Bacaan doa oleh siapa? Nabi Jibril alaihi salam telah membacakan satu doa kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibacakan supaya jin ifrit ni jatuh mati dengan sebab bacaan doa Nabi Muhammad SAW ini. Baiklah. Kita sambung pada apa yang kita telah bincangkan tadi. Okey, ada beberapa cabaran yang telah dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika mana ia sedang melalui perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Itu antaranya adalah jin ifrit membawa obor api untuk mengejar Nabi Muhammad SAW. Ini maksud dia apa? Seperti yang Ustaz sebut tadi, Nabi SAW telah diganggu oleh jin ifrit dengan membawa obor. Membawa obor maksudnya adalah setiap kebaikan kita akan diuji. Setiap kali kita nak solat, kita akan diuji. Dan kita kena faham bahawa musuh utama kita adalah iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan termasuk hawa nafsu yang berada dalam badan kita. Jadi kedua-dua musuh ni, iaitu syaitan dan hawa nafsu ni adalah musuh utama pada manusia. Untuk iblis untuk menyesatkan akidah kita, dan hawa nafsu adalah untuk merosakkan amalan kita. Jadi dua-dua musuh ni kita selalu aware ataupun kena selalu perhatikan supaya akidah kita terjaga dan amal kita tetap sahih. Okey, antara lain adalah Nabi melihat ada satu sekumpulan bercucuk tanam dan memungut hasil tanpa henti. Sekali dia bercucuk tanam, dia akan menuai hasilnya berkali-kali ganda. Jadi ini adalah petunjuk kepada apa? Pada para pejuang fi sabilillah yang menanam pada suatu dan menuai di hari berikutnya. Ini adalah petunjuk kepada mereka ni adalah para pejuang ataupun Ibnu Sabil yang tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah siapa pejuang? Pejuang ni adalah mereka yang berakidah sahih, yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga membenarkan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka inilah pejuang ni adalah ada banyak konteks. Antaranya adalah orang pejuang mencari rezekinya halal. Siapa lagi? Orang yang menjaga sempadan negara daripada dicerobohi. Jadi mereka semua ni adalah pejuang yang digambarkan dalam kisah ini. Okey, antara lainnya siapa? Antaranya gambar lainnya adalah Nabi telah ditunjukkan mencium bau harum, iaitu bau harum siapa? Bau wangi daripada Masyitah. Masyitah ni siapa? Masyitah ni adalah penyikat, tukang sikat rambut anak Fir'aun. Yang mana ini adalah petunjuk kepada iman kita adalah sebagai penjaga kita. Penjaga kita ketika mana kita berhadapan dengan ancaman syirik dan kufur. Jadi kita terus kepada kisah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi, para anbiya. Pada langit pertama Nabi Muhammad SAW telah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Okey, Nabi Adam alaihi salam. Kemudian langit kedua Nabi bertemu dengan siapa? Nabi Isa dan Yahya alaihi salam. Kemudian langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan langit ketujuh Nabi bertemu dengan nendanya ataupun atuk kepada atuknya, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, dalam ketika ini Nabi telah melihat rupa Jibril alaihi salam yang sebenar. Okey, Nabi juga dibawa melihat syurga dan neraka, naik ke mustawa dan mendengar kalam menulis di Lauh Mahfuz. Okey, kemudian Nabi naik ke arsh untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika inilah Nabi Muhammad SAW telah menerima
perintah solat 50 waktu. Tapi atas nasihat Nabi Musa alaihissalam. Tapi ini sebenarnya hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala begitu ihsan kepada kita Nabi Muhammad SAW dan umatnya, iaitu kita, sehingga dikurangkan solat ni hanya menjadi 5 waktu. 5 waktu ni pun hanya Nabi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, telah menyatakan bahawa 5 waktu ni bersamaan dengan 50 waktu solat. Dan apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW telah pulang semula ke Mekah, orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayai apa yang berlaku Isra' dan Mi'raj ini. Kerana ketika ini banyak orang murtad kerana tidak percaya kepada Isra' dan Mi'raj. Dan sebaliknya, siapa yang paling membenarkan Nabi Muhammad SAW? Yang hanya membenarkan hanyalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang membenarkan Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Jadi, apa pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini? Pertama sekali adalah, sebelum kita menunaikan solat, sebelum kita melakukan apa jua perkara, apa jua ketaatan, pertama sekali kita kena bersihkan hati. Bersihkan hati. Contohnya sebelum kita solat, sebaiknya sebelum kita solat, kita beristighfar dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan. Sebab kita tak tahu dosa dan maksiat yang kita lakukan sebelum kita menunaikan solat. Sebaiknya kita istighfar dulu 3 kali, kemudian kita menunaikan solat. Dan ini juga sebenarnya adalah petunjuk bahawa akidah kita, iman kita tetap akan diuji sehingga ke akhirnya. Sehingga ke akhirnya kita akan diuji. Hatta sebelum kita mati pun kita akan diuji oleh syaitan yang cuba memurtadkan kita. Dan juga ini juga dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini terdapat tasawurat ataupun gambaran kehidupan dan balasan di akhirat. Khasnya meninggalkan solat. Khasnya apa? Meninggalkan solat. Dan juga tidak menjaga niat ketika melakukan kebaikan. Dan kita ingat bahawa setiap yang kita lakukan kebaikan ini perlu akan dihisap. Okey, setiap nikmat akan dihisap dan setiap maksiat akan diazab. Okey, faham? Faham tak? Okey, setiap ketaatan kita ni dan nikmat yang kita nikmati di dunia ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan maksiat kita ni akan diazab. Hatta 1 sen yang kita curi pun akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Faham? Boleh faham? Okey. Sebenarnya kita kena berwaspada dengan godaan syaitan dan perancangan Yahudi dan Nasrani. Kita ada 2 musuh. Satu musuh zahir dan satu lagi musuh batin. Musuh zahir siapa? Musuh zahir kita adalah Yahudi dan Nasrani dan golongan munafik. Dan musuh batin kita siapa? Musuh batin kita pun ada 2. Musuh batin kita ada syaitan dan hawa nafsu yang selalu akan menggoda kita untuk menyesatkan akidah kita, iaitu syaitan, dan memusnahkan, menghancurkan, merosakkan amal ibadah kita, itu hawa nafsu kita. Dan solat adalah kemuncak ibadat. Okey, solat ni adalah kemuncak ibadat sebab apa? Dia diterima di Sidratul Muntaha. Dan apa yang penting adalah kita kena selalu muhasabah dan pastikan setiap kebaikan kita kena disusuli dengan istighfar. Kerana kita tidak mampu melakukan kebaikan, ketaatan melainkan dengan taufik, hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap mana kita melakukan kebaikan, kita tidak merasakan kita adalah yang terbaik, kita yang paling baik. Hatta kita kena selalu rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanya meminjamkan nikmat-nikmat ini untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah, sebenarnya kesimpulannya peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah satu kenyataan yang masih diterima kebenarannya. Sebagai orang yang beriman, kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap kita, akan menghitung amalan kita ketika di akhirat. Dan kita ingat, semua benda ni adalah salah satu gambaran yang paling tepat apa yang akan berlaku pada hari akhirat nanti. Jadi kita tidak boleh, bila mana kita rasa macam lemah, kita rasa down, kita rasa macam tak kuat, bacalah kisah-kisah Isra' dan Mi'raj ni. InsyaAllah dengan berkat hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, kita membacanya, kita bersalawat kepada Nabi SAW, kita menghayati kisah ini, kita akan menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, menambahkan kecintaan kita pada akhirat, dan kita menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengasih lagi Maha Menyayang, memberikan kita segala nikmat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi
Untuk itu, terima kasih atas perhatian dan sokongan semua. InsyaAllah bertemu lagi kita pada masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.